Assalamualaikum dan salam Sarawak aku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Paparan utama malam ini, Sarawak mempunyai sumber untuk menyumbang kepada usaha menangani perubahan iklim dihadapi dunia hari ini. Premier Sarawak Datuk Parti Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahri Tun Datuk Abang Openg memberitahu sumber asli sedia ada akan dimanfaatkan bagi menjana tenaga hijau dan boleh diperbaharui selaras dengan peralihan ekonomi negeri ke ekonomi baharu. Iklim kita dah kelang kabut. Kelang kabut dah. Winter jadi sama-sama jadi winter. Sebab pelepasan kepanasan melalui karbon. Dan kita ada teknologi baru, karbon tu boleh ditangkap. Kedak nangkap orang juga. Tangkap karbon ya disimpan. Supaya iklim kita suhunya turun. Disebabnya kita masuk ke era baru. Carbon trading. Kita si payah nebang hutan lagi. Kena hutan kita ngambilkan karbon dan menerusi proses fotosintesis mengeluarkan oksigen. Ya dikehendaki oleh dunia itu. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran Kembara Sarawak Merdeka bersempena dengan sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Taman Awam Lawas pada pagi Ahad. Datuk Parti Tan Sri Abang Zahri menambah selain memanfaatkan komoditi karbon peralihan ke ekonomi baharu ini turut melibatkan sumber tenaga lain seperti lumut untuk menghasilkan bahan api penerbangan mampan SAF. Dalam pada itu, katanya masa depan Sarawak adalah cerah untuk terus mengeluarkan tenaga boleh diperbaharui. Sementara itu, Premier Sarawak berkata sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka merupakan platform untuk warga tempatan menghayati pembangunan yang dilakukan di negeri ini semenjak kemerdekaannya pada tahun 1963. Menurutnya, sambutan tersebut membolehkan rakyat memperingati sejarah Sarawak serta menterjemahkannya untuk terus membangunkan negeri ini demi kesejahteraan sejagat. Puan-puan dalam majlis begini mau tak mau kita melihat latar belakang kita. 1963 adalah tahun di mana pemimpin kita ketika itu serta rakyat jelata telah membuat keputusan supaya Sarawak bersama-sama dengan rakannya Singapura ketika itu dan North Borneo dicantumkan sebagai sebuah negara Malaysia berteraskan kepada kebebasan dan juga persetujuan yang ditermaktub dalam Malaysian Agreement hasil daripada laporan IGC sebagai landasan untuk kita merdeka dan seterusnya mengisi kemerdekaan itu. Maka British telah mengundur. Katanya selepas kemerdekaan Sarawak dan penubuhan Malaysia, pelbagai cabaran turut dihadapi termasuk konfrontasi Indonesia-Malaysia serta isu pergerakan komunis. Jelasnya lanjut, hanya pada tahun 1970 Sarawak mulai mencapai keamanan dengan barisan pemimpin seterusnya bertekad untuk membangunkan negeri ini dari Ketua Menteri pertama Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan sehingga beliau sendiri pada masa kini. Sementara itu, Datuk Parti Tan Sri Abang Zahri menegaskan dalam mengingati 60 tahun Sarawak Merdeka, negeri ini mesti mempunyai arah yang baharu untuk melatih anak-anak muda meneruskan usaha pembangunan ke arah 60 tahun akan datang. Pada majlis tersebut, Premier Sarawak telah melancarkan konvoi Kembara Sarawak Merdeka yang memulakan jelajahnya merantasi 12 bahagian seluruh Sarawak bermula dari Lawas di bahagian Limbang sehingga ke bahagian Kuching. Selain itu, beliau turut menyempurnakan pra-pelancaran pameran digital bertujuan memberi maklumat kepada warga awam mengenai pelbagai inisiatif yang dirancang dan dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfia Awan Nasar, Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki serta div-div kenamaan yang lain.
Laporan seterusnya, Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA telah diiktiraf dan diterima sebagai badan bukan kerajaan NGO utama dalam masyarakat Bidayuh. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEIT di Sarawak, Datuk Roland Sagawiin berkata, penerimaan ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap DBNA untuk terus mewakili masyarakat Bidayuh di peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan forum antarabangsa. I want the Bidayuh to be well developed like any other community also. So, in this modern world, if we look at what is happening around us, no need to say just around the world. Actually, we are very far behind. But even in our state, we see that our premier is thinking far ahead. So for us to be able to capture all that, we must be thinking ahead too. And like I said just now, a lot of this thing involves new technology, which requires skills in the sciences. When I say sciences, doesn't mean it must be rocket science. No need to go to the moon. But you have an idea of what are the sciences. Each specialized area is good enough. This is the thing that we are looking forward to. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan Majlis Perasmian Perhimpunan Agong Triennial DBNA ke-10 di Dewan DBNA pada Sabtu. Datuk Roland Sagahi juga penasihat DBNA menambah persatuan itu harus bekerjasama dengan pelbagai persatuan sub-serantau dan sub-dialek yang telah dibentuk dan didaftarkan dalam Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Katanya beliau mahu DBNA sentiasa aktif dalam menyertai acara yang dianjurkan oleh kerajaan sama ada di peringkat bahagian atau daerah negeri. Sebanyak 20 cawangan DBNA telah hadir pada majlis tersebut, antaranya dari Kuching, Serian, Padawan, Penrisen, Siburan, Bau Lundu, Miri, Bintulu dan Mukah. Manakala di Serikit, program Ziarah UKAS merupakan salah satu platform terbaik untuk mendekatkan pemimpin bersama rakyat menurut Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Wong Tiong Si. Katanya program seumpama ini juga merupakan aktiviti pemimpin turun padang untuk bersemuka dan menyampaikan maklumat serta dasar-dasar kerajaan yang sedang dan akan dilaksanakan. Program Ziarah UKAS merupakan salah satu platform terbaik yang mendekatkan pemimpin bersama rakyat. Program seumpama ini juga merupakan aktiviti pemimpin turun badan untuk bersemuka dan menyampaikan maklumat serta tasar-tasar kerajaan yang sedang dan akan dilaksanakan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan program Ziarah UKAS Ngabang Gawai di Dewan Jalan Langsat Serikit pada Jumaat. Dalam ucapannya juga, Ahli Parlimen Serikit itu turut mengingatkan kepimpinan tuai rumah sangat penting dalam membangunkan rumah panjang mereka dan harus memikul tanggungjawab sebagai perantara antara rakyat dengan agensi kerajaan. Adun report itu turut mengajak semua rakyat di kawasannya untuk bergerak seiring dengan kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS yang dipimpin oleh Premier Sarawak untuk melaksanakan transformasi pembangunan selain sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Pada majlis sama, Datuk Seri Huang turut merasmikan Dewan Jalan Langsat yang turut dihadiri oleh JKKK Dewan Langsat dan tuai-tuai rumah di kawasan Repok. Sementara itu, Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cawangan Lingga telah menganjurkan Majlis Pegawai Dayak di Rumah Incang Lagor Kampung Sekirau Air, Lingga pada Jumaat. Majlis tersebut turut dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Sarawak yang juga Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis. Berucap ringkas, Datuk Francis berkata majlis yang diadakan ini sebagai tanda kesyukuran selepas musim menuai yang memberi rezeki kepada masyarakat Dayak sekaligus meraihkan perayaan Hari Gawai pada setiap 1 Jun. Menurutnya, ia secara tidak langsung menjadi platform kepada masyarakat Dayak untuk bersatu dan merayakan kebudayaan mereka dengan gembira. Dalam ucapan sama, beliau turut meluluskan peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Incang Lagor dan RM5,000 kepada Biro Wanita yang akan digunakan untuk membiayai aktiviti mereka.
Terdahulu, pengerusi pengelola water killer James Unit dalam ucapan aluannya memberitahu pengajuran ini juga bagi memupuk semangat kesatuan dalam kalangan ahli parti SUPP di samping menjadi platform untuk berbincang secara konstruktif atau bertukar pendapat dengan masyarakat setempat. Di Simunjan, seramai 31 penerima terdiri daripada JKKK bagi kawasan Iban di konstituensi ini menerima geran MRP berjumlah RM285,000. Penyerahan geran tersebut berlangsung di Rumah Rehat Sri Simunjan pada Jumaat dan disempurnakan oleh Adun Simunjan Aula Dris. Berucap ringkas, Aula berkata semua penerima harus memanfaatkan sebaik-baiknya geran yang diberikan bagi melaksanakan pelbagai program atau aktiviti sepanjang tahun yang memberi manfaat kepada penduduk. Geran ini katanya untuk mengadakan aktiviti sepanjang tahun dan bukan untuk sambutan Hari Gawai sahaja. Dalam majlis sama, Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi turut menyerahkan cek dana peruntukan khas Ahli Parlimen 2023 berjumlah RM27,000 kepada 27 penerima yang juga terdiri daripada JKK Iban di kawasan berkenaan khas untuk sambutan Hari Gawai Dayak. Jelasnya lagi, peruntukan tersebut akan diserahkan secara berperingkat dan sekiranya ada peruntukan yang baru, beliau akan menyerahkannya kepada JKKK pada fasa yang seterusnya untuk menjalankan aktiviti di kawasan masing-masing. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal UKAS, Sarawak The Vidimai dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan kemeriahan Majlis Pelancaran Kembara Sarawak Merdeka sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Taman Awam Lawas pada Ahad. #Member Fakta, salam UKAS.